Apa itu kritikan pendekatan? Pendekatan merupakan proses mendekati sesuatu karya, manakala kritikan pula merupakan usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Bidang kritikan ini menunjukkan pertimbangan atau penilaian pengkritik yang berlandaskan sesuatu aspek atau tinjauan tertentu yang merujuk kepada penggunaan teori atau ilmu tertentu. Pendekatan sosiologi. Pendekatan ini memberi tumpuan terhadap aspek pengarang, karya dan juga masyarakat. Sosiologi melibatkan latar sosial masyarakat sama ada di dalam teks ataupun di luar teks. Aspek-aspek yang menjadi teras kemanusiaan dan kemasyarakatan juga seperti aspek ekonomi, politik, budaya dan juga etika sosial. Itulah yang dimaksudkan dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan arketip. Pendekatan arketip ini merujuk kepada perbincangan berkaitan dengan kepercayaan, pegangan hidup dan dalam sesebuah masyarakat. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan adat istiadat, kepercayaan dan mistik yang dipaparkan dalam sesuatu karya sastra. Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan ini, saya mendapati terdapatnya pendekatan intrinsik, iaitu pengarang ingin menunjukkan tentang kehidupan sesebuah keluarga yang bergantung kepada tanaman padi sebagai sumber rezeki untuk keluarga mereka. Berdasarkan novel Ranjau Sepanjang Jalan ini, novel ini telah mengisahkan kehidupan sebuah keluarga yang bergantung kepada hasil tanaman padi. Secara keseluruhannya, novel ini banyak menceritakan mengenai susah payah petani. Walaupun banyak dugaan yang menimpa, petani perlu bekerja keras dan memastikan padi dapat dituai pada masa yang telah ditetapkan. Dalam novel ini telah mengisahkan keluarga petani iaitu Lahumah dan isterinya iaitu Jeha dan 7 anak perempuannya berhempas pulas memastikan padi mereka ditanam pada waktu yang telah ditetapkan agar mereka tidak ketinggalan oleh petani padi yang lain. Walaupun mereka tidak mempunyai jentera untuk membajak benda mereka, tetapi dengan tulang 4 kerat Lahumah dan sekeluarga, padi mereka tetap menghasilkan padi mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh mereka. Pada setiap tahun, Lahumah dan Jeha menanam padi mereka dan menghadapi pelbagai dugaan seperti kemarau, banjir, serangan haiwan seperti burung piak, ketam, tikus dan juga ular berbisa. Namun, kisah keluarga Lahumah yang hanya bergantung kepada padi semata-mata tidak dapat disamakan dengan keadaan ekonomi sekarang kerana ekonomi pada zaman kini dan juga pada zaman dahulu sangatlah berbeza. Pada zaman kini, masyarakat tidak boleh bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja. Mereka perlulah mencari pelbagai pekerjaan sampingan sebagai pendapatan tambahan untuk menyara keluarga. Perkara ini dapat dilihat melalui petikan. Jeha teringat pesan Lahumah dulu. Anak-anak kita perlu makan siang malam. Tak ada nasi, anak-anak kita akan mati. Makan kita bergantung pada sawah, pakaian bergantung pada sawah, sakit atau sihat bergantung pada sawah. Mati, hidup bergantung pada sawah. Sawah nadi besar kita sejak datuk nenek dahulu lagi. Ia mesti dipupuk dan dijaga. Biar siapa datang menyeram, kita wajib melawan. Biar siapa datang mengacau, kita wajib melawan. Biar datang 1000 musuh, kita mesti lawan. Itulah hidup kita. Itulah hidup anak kita. Itulah satu-satunya hidup keturunan kita dari dahulu hingga sekarang. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Halaman 173 dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan. Pada petikan tersebut, pengarang telah menggunakan teknik imbas kembali. Hal ini dapat dibuktikan apabila Jeha mula teringat kembali kepada pesan suaminya, iaitu Lahumah sebelum beliau meninggal dunia disebabkan tertusuk duri nibung. Gaya bahasa yang terdapat pada petikan tersebut adalah pengarang telah menggunakan gaya bahasa apifora, iaitu pengulangan perkataan di akhir baris yang berturutan seperti makan kita bergantung pada sawah, pakaian bergantung pada sawah, sakit atau sihat bergantung pada sawah, mati hidup bergantung pada sawah. Pengarang telah membuat pengulangan perkataan sawah di akhir setiap ayat.
Yang kedua pula, pengarang menggunakan gaya bahasa hyperbola untuk memukau pembaca dengan menekankan sesuatu pandangan. Seperti, sawah nadi besar kita sejak datuk nenek dahulu lagi. Ia mesti dipupuk dan dijaga. Biar siapa datang menyerang, kita wajib melawan. Biar siapa datang mengacau, kita wajib melawan. Biar datang 1000 musuh, kita mesti lawan.